Assalamualaikum semua, welcome to my channel. Thank you kepada semua yang telah subscribe, dan kepada belum lagi subscribe, dipersilakan tekan butang subscribe dan juga the bell notification guys. And jangan lupa like semua video-video aku. Korang punya support memang aku hargai guys. Korang memang terbaik. Yeah. Seram Kliwon hari ni dia mengisahkan tentang dua orang kawan rapat. Okey, kawan rapat dekat asrama. Dua ni boleh dikatakan memang sepanjang mereka belajar dekat sesuatu institusi ni kan, diorang stay sebilik kat asrama, diorang dah jadi memang rapat gila tau. Before this diorang tak rapat pun, tapi bila dah stay sekali tu kan, diorang macam saling bantu-membantu tau. Dan dua sahabat ni, nama mereka adalah Zan dan juga Ram. Dan terdapat satu benda yang telah terjadi kepada mereka berdua sepanjang mereka tinggal dekat asrama tu. Tanpa masa lagi, kita teruskan dengan Seram Kliwon. Let's go. Siapa ni? Halo. Assalamualaikum Ram. Zan, apa hal? Weh, aku ada nak minta tolong sikit dengan kau Minta tu? Engkau ni asyik minta tolong aku je. Engkau call aku je mesti nak minta tolong. Alamak, ingat nak ajak aku lepak ke apa ke? Nak minta tolong apa pula ni? Pinjam duit? Bukan nak pinjam duit. Bukan, kau ni pun agak-agak Bukan? Dah? Cuci baju kau yang dah lama tak cuci. Aku ni dah macam maid kau dah. Aku pun tak tahulah aku masuk belajar ke, aku jadi orang gaji kau ke apa kan. Tak ada. Aku nak minta tolong kau ni, nak siapkan aku punya assignment ni. Oh. Tak ada, sebab pagi tadi abang aku telefon. Dia cakap yang ayah aku tak berapa nasihat. So aku ingat lepas isyak aku nak terus caw balik kampung. Oh ya ke? Bapak kau tak sihat? Astaghfirullahalazim. Tapi still bukan masalah aku bro. Bapak kau yang tak sihat. Apa hal aku pula nak kena buat assignment? Itu yang aku nak beritahu kau ni, since kau ada kat asrama kan malam ni kan. Oh nak kena balik. Aku nak ikut? Nak ikut? Tak boleh lah. Oh tak boleh? Memang kerja aku. Oh dalam skrip memang aku kena buat assignment kau. Boleh lah. Tak ada hal lah. Lantak lah. Tetapi satu benda. Tolong Azan. Tolong. Aku dah lama tak makan. Belanja lah aku makan. Kau pun dah minta tolong. Takkan free mat. Zaman sekarang mana ada free? Dengan harga minyak naik lagi. Aku bebel macam minyak pula. Tak apa lah. Nanti ni aku payung kau makan. Aku payung kau makan. Makan sedap-sedap sikit kan. Betul kau belanja. Okey. Kau team. Belanja aku makan kedai mamak pun jadi. Tak ada hal. Okey. Okey. Weh, thank you lah Ram. Nanti macam ni lah, macam biasalah. Bila aku nak balik asrama, aku akan roger kau macam biasa lah. Tak payah cerita banyak lah. Kira beres lah. Boleh. Aku buat assignment. Baliklah. Kau duduk sini pun kau buat apa pun menyusahkan aku je. Okey. Kau team lah bro. Okey. Terima kasih Ram. Kau hati-hati Alright. Ciao. Buat assignment. Assignment aku tak siap nak buat assignment dia pula lagi. Terus screenshot pula. Calo lah. Itulah perbualan antara Zan dengan Ram. Sepanjang mereka tinggal dekat asrama tu, mereka memang menjadi sangat rapat guys. Diorang punya persahabatan tu hari demi hari kan menjadi semakin akrab tau. Macam untuk si Ram tadi kan, aku nampak kan Ram dia nak tolong si Zan buat assignment dia. Ram ni memang banyak gila berbantu si Zan ni lah, daripada segi siapkan assignment, bagi segi kewangan dan juga pelajaran tau. Tetapi ada kala si Zan ni juga, dia ada jugalah bantu si Ram ni bila Ram memerlukan pertolongan, dengan memang betul-betul lah minta pertolongan kat Zan ni kan. Zan sentiasa ada untuk Ram ni tau. Jadi selepas saja Zan dah balik kampung nak jumpa dia punya bapak dia yang sakit kan, Ram tinggal seorang kat asrama tau. And dia dah ada dia punya kerja yang dia nak tolong untuk si Zan ni tau, which is buat assignment dia. So macam biasa Ram dekat asrama kan, dia pun fokus tau. Dia fokus dekat assignment si Zan ni. Dia buat kerja lah dekat dia punya meja komputer dia kan. Meja komputer dia dekat dinding belakang dia ada tingkap dengan langsir tau. Okey, tapi malam tu kan, somehow pada malam itu sahaja suasana agak sunyi tau. Agak sunyi dan ditemani dengan bunyi ataupun bunyi bising seakan anjing tau guys. Pada awal dia seakan-akan macam biasalah kita dengar anjing duk melalak kat luar kan. Tapi untuk malam ni untuk malam bersama Ram pada time ni dia agak lain sikit guys. Sebab yang peliknya dekat sini,
Semakin lama salakan anjing tu didengari kan, semakin pelik tau bunyi dia. Bunyi dia memang kuat tetapi dia lebih kepada mendayu-dayu. Agak scary lah bila salakan anjing dia dah ada dia punya tone ataupun nada dia sendiri tau. Which is bukan benda yang biasa yang akan terjadi. Jadi sambil si Ram duk type assignment si Zan tu, hembusan angin dekat luar tingkap agak macam kuat tau. Dia kuat macam nak hujan tau. Tapi tak pun. Dia hanya angin yang sepoi-sepoi kan, ada bunyi-bunyi sikit tau. Dan kalau angin kuat, memang langsir ataupun tirai yang menutupi tingkap tu memang berkibar-kibar. Kibar dah macam bendera Malaysia mat. Duk berkibar-kibar kan, duk hempas-hempas dekat tingkap kan. Itu menunjukkan betapa kuatnya angin pada malam tu. Jadi bila benda itu terjadi, dia macam mengganggu si Ram ni nak buat kerja tau. Jadi Ram pun dia bangun daripada kursi dia dan berjalan menghampiri tingkap tersebut. So sambil-sambil dia pergi kat tingkap dia tu, dia nak tarik langsir kan. Dia pun tengoklah kat luar tingkap. Dia tengok dan juga pandang ke arah bawah tau. Dan dekat situ guys, dia melihat ada seekor anjing yang berwarna hitam. Seekor anjing yang berwarna hitam dengan tubuh badan yang agak besar dengan sador tau. Anjing tu dia lepak dia kat tengah-tengah jalan. Macam pelik tau. And then seekor sahaja tau. Macam tadi dia dengar bunyi salakan anjing macam banyak, tetapi bila dia tengok ada seekor sahaja guys. Jadi sepanjang Ram nampak and tengok dekat anjing hitam tu, mata anjing tersebut seolah-olah dia tahu yang Ram sedang pandang kat dia tau. Jadi anjing itu pun memandang ke arah Ram. Dan sebaik sahaja anjing itu memandang ke arah Ram, dia punya salakan itu terus berhenti guys. Daripada duk bising-bising woof bagai kan, tiba-tiba dia senyap guys. Dia senyap, dia pandang dekat Ram dan anjing itu menghilangkan diri. Jadi sebaik sahaja anjing itu pergi daripada memandang dekat Ram dia rasa memang pelik gila guys. Dan pada masa yang sama dia punya bulu roma dekat tengkuk dia tu tiba-tiba sahaja meremang guys. Ram rasa begitu takut tau. So anjing itu seolah-olah dia macam telah melihat sesuatu selain daripada diri Ram. Dan apakah benda itu? Ram pun dia tak ada tunggu lama lah. Dia pun terus menutup tingkap dan juga menarik langsir tersebut guys. Dan kemudian dia kembali ke meja komputer dia untuk sambung kerja Zan yang diberikan. Sebab kerja Zan tu perlu disiapkan pada malam itu juga. Sebab pada esok hari dia perlu bagi dekat dia punya lecturer tau. Dan lagipun si Ram ni dia memang tak suka untuk menangguh whatever kerja tau. Assignment si Zan ada ni, dia punya assignment pun tak siap lagi. So dia nak cuba siapkan kesemua kerja itu pada malam itu juga. Kemudian apabila malam semakin larut, Ram dia masih lagi tekun menaip assignment yang telah diberikan. Dan sekali-sekala dia akan menguap. Dia menguap, memang mengantuk and dia juga akan berhenti untuk seketika sambil mencapai dia punya mug air dia warna kuning tu. Sambil duk minum, hirup kopi panas je kan. Memang layan kopi guys. Kerja juga, tapi kopi macam korang yang mana belajar ke kerja ke apa kan, bila korang kena buat banyak kerja type ni kan, kopi itu adalah kawan baik korang. Kopi guys memang sedap. Jadi lepas dia dah kena daripada kopi tu, agak-agak dia punya mengantuk tu dah hilang, dia pun menyambung kerja je guys. Tetapi Ram secara tak langsung dia berhenti semula daripada membuat kerja. Dia merasakan seperti ada sesuatu yang memerhati dia di sebalik tirai ataupun langsir di belakang dia. Jadi Ram pun dia menoleh dan juga memandang lama ke arah tingkap tersebut. Dan kain langsir yang berwarna kelabu itu bergerak dengan sedikit. Seperti macam ada angin yang meniup-niup sahaja dekat langsir itu. Cuma dekat sini Ram dia sudah yakin yang dia sudah menutup tingkap tersebut. So kalau angin nak menembusi celah-celah tingkap itu pun, ia tidak akan mampu untuk menggerakkan sedikit pun kain langsir itu tau. Untuk je nampak langsir itu membuat pergerakan yang sebegitu memang agak aneh guys. Dia ibarat macam ada seseorang yang sedang bersembunyi di sebalik langsir tersebut. Jadi Ram dia memberanikan diri dia untuk menghampiri tingkap bilik dia itu, dan kain langsir itu diselak dengan kuat guys. Tetapi
tidak ada apa-apa pun yang kelihatan di sebalik langsir tersebut. Dan Ram pun dia menarik nafas yang lega. Ram kemudian dia kembali ke meja tulis dia dan juga menyambung dia punya kerja tau. Tetapi dia sebabkan dia tak tahan rasa mengantuk tu, kopi tu dah tak boleh tolong dia. Akhirnya Ram dia tertidur untuk sekejap sahaja dekat meja dia tu tau. Dan tak lama selepas itu, Ram dia terjaga semula apabila dia terasa seperti ada macam hembusan angin yang halus bertiup masuk dekat telinga dia. So sambil-sambil dia tersedar tu, dia macam pelik dan dia macam berkata dalam hati dia, angin apa pula yang tiup dekat telinga aku ni? Dia pun memandang ke arah tingkap tersebut dengan keadaan yang begitu heran. Sebab seingat dia sudah pun menutup tingkap dengan rapat dan juga telah menguncikan dia. So bagaimana ia boleh terbuka semula? Siapakah yang membuka tingkap dia itu? Ram pun dia memberanikan diri dia lagi sekali untuk merapati ke arah tingkap tersebut. Dan kain langsir itu kali ini dia tidak sentap langsir itu tahu, tapi dia tarik dengan perlahan-lahan. Dan dia dapat rasakan ada sesuatu di sebalik langsir tersebut. Astaghfirullahalazim, Allahu Akbar, jeritan Ram apabila dia melihat terdapat 2 biji mata merah yang menyala merenung ke arahnya guys. 2 mata merah yang terang benderang sedang menyala. Tengok dia dekat mata si Ram ni. Ram dia pun terus menutup mata dia dan juga membaca segala ayat suci Al-Quran dan juga dia berzikir dan juga beristighfar, mengharap agar mata lembaga merah itu akan hilang sebaik sahaja dia membuka mata dia. Dan apabila Ram membuka mata dia semula, mata merah itu yang merenung dia sudah pun menghilang. Berkemungkinan besar makhluk itu telah melompat keluar daripada tingkap bilik dia itu. Cepat-cepat Ram terus mengunci tingkap dia itu sebab dia risau jika berlaku sesuatu yang tidak berapa nak manis lah dekat diri dia pada time tu. Ram tidak pasti sama ada mata itu milik lembaga ke, haiwan ke ataupun benda-benda gaib ke, wallahualam. Tetapi redungan tajam itu memang menakutkan Ram pada time tu. Pada keesokan hari dia, setelah Ram dia bersiap-siap untuk pergi ke kelas, assignment si Zan dah siap, dia punya assignment sendiri pun telah siap. Ram dia memandang seketika ke arah tingkap dia tu tau. Dan dia berharap yang apa yang berlaku pada malam tadi itu hanyalah mimpi ataupun khayalan dia sahaja. Mungkin disebabkan dia ni kan terlalu banyak berfikir, tambah pula dengan kerja si Zan nak kena buat kan, so timbullah perkara-perkara yang tidak dijangkakan. Tetapi sebaik sahaja Ram sampai dekat college dengan dia punya kelas tu, Ram dia terdengar beberapa kabar angin dan juga percakapan mulut ke mulut daripada kawan college dia yang mengatakan tentang kemunculan lembaga yang berkeliaran di sekitar bilik asrama mereka itu. Lembaga itu dikatakan suka bersembunyi di sebalik langsir dan juga mengganggu pelajar-pelajar yang tidur lewat. Aku rasa lembaga pun tak tenang lah Mungkin dia pun nak rest, nak tidur awal kan, tapi budak-budak ni tidur lambat buat bising bagai, sebab tu lah kot dia kacau kan. Dia pun nak rest juga kan, penat kot, banyak buat job kacau orang kan, member pun nak tidur. Kita tak tahulah kan. Walaupun cerita itu seakan-akan sama dengan apa yang dialami oleh Ram, tetapi dia tidak menghiraukan tau. Sebab bagi dia mungkin semua itu hanyalah satu kebetulan sahaja. Dia juga yakin yang perkara itu, perkara yang sama tidak akan berulang pada malam itu juga. Dan dekat sini, bila engkau terlampau mat confirm, di situlah kesilapan dia. Ada benda yang menanti si Ram. Dan seperti yang dijangkakan tetapi tidak dijangka oleh Ram, pada malam itu perkara yang sama berulang lagi, di mana tingkap bilik itu memang tertutup dan juga terkunci, tetapi kain langsir itu tetap berkibar-kibar seperti ditiup oleh angin. Dan pada kali ini Ram dia kuatkan hati dia, sebab dia dah ada pengalaman pada malam sebelum itu. Perasaan takut tu dia tolak ke tepi. Member sudah berani guys, hati dia sudah kental. Jadi dia beranikan diri dia untuk mengintai di sebalik langsir dia itu. Dia memang nak tahu
apakah makhluk yang bersembunyi dekat situ kan. Member pun dah geram tau, asyik duk kacau-kacau dia kan. Dia pun nak usah belakang langsir tu, tengok apa yang ada di sebalik itu. Walaupun Ram dia dah menolak ke tepi perasaan takut dia tu kan, tetapi dia tidak boleh menolak rasa cemas dia guys. Jadi apa yang dilakukan oleh Ram pada selepas itu, dia dengan pantas dia merentap kuat langsir itu guys. Dan sebaik sahaja dia merentap kain langsir itu, Ram dia terkedu apabila dia ternampak hanya seekor kucing yang bertubuh badan kecil sahaja guys. Comel gila mat kucing ni Bulu dia berwarna hitam pekat tau. Dan anak kucing itu sedang bermain-main di sebalik langsir dia. Dia duduk cakar-cakar langsir kan. Biasalah anak kucing kan. Kerja nak main dia kan. Dia tak ada nak fikir kena cari makan ke apa. Tak ada guys. Cuma yang pelik dekat situ kan, Ram dia tidak sedar entah bila lah si anak kucing tu masuk ke dalam bilik dia tau. Jadi Ram pun dia membuka tingkap tau. Dia nak tengok macam mana kucing ni boleh masuk kan. Tetapi sebaik sahaja dia membuka tingkap, anak kucing itu kan, anak kucing hitam yang comel itu tiba-tiba sahaja melompat keluar daripada tingkap guys. Dan Ram macam agak terkejut lah sebab bilik asrama dia tu berada di tingkat yang agak tinggi tau, iaitu di tingkat 5. So macam mustahil kalau anak kucing itu lompat dan boleh selamat kalau dia jatuh kat bawah tau. Jadi selepas saja anak kucing itu lompat keluar, Ram dia menjenguk-jenguk lah kepala dia tengok ke bawah kan. Tetapi kelibat anak kucing itu tidak kelihatan langsung guys. Ibarat anak kucing itu gaib entah ke mana, terus menghilang dengan sekelip mata. Jadi Ram pun dia malas fikir panjang, dia terus menunaikan solat isyak. Dan selepas dia dah settle solat isyak dia tu, dia terus mengunjungi sebuah kedai makan yang terletak berdekatan dengan asrama dia tu. Bila dia dah sampai tu, member perut dah lapar. Dia nak tunggu Zan nak belajar makan, entah bila pula si Zan ni nak balik kan. So dia pun pilih lah menu-menu yang ringkas je lah. Nasi goreng kampung dengan air watermelon. Watermelon pisang, aku tak tahulah kan. Mungkin dia ada selera lain ke apa malam tu kan. Dia pun makan-makan dengan sedap. Dan setelah selesai sahaja dia menjamu selera dia itu, Ram dia terus pulang ke bilik asrama dia. Dan apabila Ram dia masuk ke dalam bilik dia itu, Ram dia terbau seperti bau kemenyan. Sebaik sahaja dia terbau bau kemenyan tu, dia punya hati dia terus rasa tak sedap, tak selesa. Dia rasa macam ada benda yang tak berapa nak elok dia bakal terjadi tau. Jadi semasa dia melangkah masuk ke dalam bilik dia itu, dia membaca bismillah dan juga memberi salam. Dan alhamdulillah bila dia masuk dia, tak ada apa-apa yang muncul ke apa, tak ada kucing ke mata merah ke apa, tak ada. Jadi dia pun hendaklah mengunci pintu dia. Dan sebaik sahaja dia hendak mengunci pintu dia, tanpa melihat apa yang berada di belakang dia, Ram pun dia berpaling lah. Dia berpaling dan dia terkejut guys. Dia terkejut apabila dia ternampak kawan baik dia iaitu Zan sedang berbaring di atas katil. Dan Zan pun dia bangun sambil duduk bersandar dekat dinding apabila dia melihat Ram muncul ke dalam bilik mereka itu. So Ram pun macam, Zan lah, bila kau sampai? Kau tak raja pun kau nak balik kan? Soal Ram kepada Zan dengan pandangan dia macam agak pelik tau. Macam dia terkejut lah. Suddenly tiba-tiba Zan dah sampai guys dekat asrama dia tu. Sebab secara kebiasaan dia kan, kalau Zan dia balik kampung and dia nak balik ke asrama dia kan, dia akan menghubungi Ram terlebih dahulu tau. Cuma dekat sini kenapa Zan dia tiba-tiba sahaja pulang ke sini tanpa memaklumkan kepada dia dulu? Buat terkejut member dia. Member dia lah tengah cuak kan, 2 malam kena kacau kan. Tahu-tahu member pula bagi surprise kan. Member pun sudah jam lah guys. So selepas Ram bertanyakan Zan macam tu, Zan pun menjawab lah, tak adalah, saja je aku nak buat surprise Ram. Alamak kau ni kan, muka kau pucat mat, aku nak tergelak tengok muka kau kan. Ram pun dia hanya tersengih lah macam, kau ni kan, kalau tak menusahkan aku, kau suka menakutkan aku, betul tak Zan? Shoot kan kau ni kan. Tetapi Ram dia macam pelik tau. Dia pelik dan dia tanya dekat Zan tau. Dia cakap, tapi Zan, muka kau pucat lah, kau tak sihat ke Zan? Sebab pada time tu kan, muka si Zan ni memang pucat dan juga bibir dia kan macam pucat kebiruan tau. And muka dia memang nampak pucat lesu lah, and nampak macam letih gila tau. Zan pun dia berkata,
Aku tak berapa nak sihat lah Ram. Aku rasa macam demam sikit lah. Biasa lah kan, cuaca dekat kampung kan panas gila kan. Ui, aku rasa kulit aku kan macam nak terbakar weh, macam nak suntan. Macam Mak Saleh tu kan, suntan. Macam pedih-pedih macam tu lah. Aku rasa nak kena letak sunblock lah, aku rasa lah balik kampung lah. So bila Zan cakap macam tu dekat si Ram kan, dia macam tersengih macam tergelak-gelak kan, macam nak melawak lah aku rasa lah. Mungkin rindu lah kot, rindu kawan baik kan. So Ram pun katalah, alah kau over Azan, alamak baru sikit dah macam-macam kan, macam Puteri Lilin lah kau ni, tak boleh kena panas kan. Kau nak ubat tak? Sapu dekat kau punya kulit Mak Saleh kau tu. Dan Zan pun dia berkatalah, tak apalah, aku dah sapu apa minyak semua, lotion semua, and aku juga dah makan ubat untuk, tak tahulah badan aku yang tak sihat ni kan. Tapi Zan dia menjawab dengan suara yang agak lemah lah. Okey lah macam tu. Kalau macam tu kau rest dululah Zan. Pasal assignment kau tu aku dah settlekan lah, kau tak payah nak fikir lah. Aku tak sabar ni, kau nak payung aku makan ni. Tapi Zan, kau nak tahu satu benda tak Zan? Sepanjang kau tak ada kan, aku rasa macam ada gangguan lah kat bilik kita ni. Tanya Ram kepada Zan. Lagi-lagi dekat kita punya bahagian langsir tu weh. Kau perasan tak aku dah cabut langsir tu, terus tak ada tingkap je kan? Sebab aku rasa macam ada benda yang sedang memerhatikan aku Azan. Sepanjang aku buat kau punya assignment tu, aku rasa macam ada benda dia duk perhati aku je daripada belakang tau. Aku jadi takut weh. 2 malam ni memang aku tak boleh tidur dengan lena, kau tahu tak? So sebab itulah aku cabut langsir tu. Kau jangan nak fikir pelik-pelik pula kan. Aku nak beritahu kau ni, kita ni bilik ni ada something, kau tahu tak? Ram dia memang bersungguh-sungguh menceritakan tentang apa yang terjadi tau dekat si Zan ni Dan Zan pun dia macam heran tau. Dia macam heran lah, macam apa benda yang kawan baik ni tengah meripik dia kan. So dia tanyalah dekat Ram, apa maksud kau Ram? Benda yang macam mana? Cuba hang cerita sikit kat aku ni. Entahlah Zan, aku pun tak tahu lah. Mungkin jelmaan kot. Sebab hari tu aku ada nampak kucing hitam tau. Dan bila aku nampak kucing hitam tu, aku teringatlah balik dekat nenek aku cakap kan, yang jelmaan ni dia ada pelbagai bentuk. Jadi dekat sini Ram dia menceritakan tentang pengalaman yang pernah dialami dia pada sebelum ini. Jemaah. Weh, jemaah bukan biasa-biasa kan. Jemaah tu yang orang cakap ni tau, keliling dekat kita punya kampus ni, keliling macam-macam. Yang lagi seram, dia boleh menyamar jadi haiwan. Ada orang cakap dia menyamar jadi haiwan. Pernah awak nampak dia jadi kucing, jadi burung, cicak, harimau, apa, burung kasawari pun pernah. Ada yang cerita, aku tak tahu percaya ke tak, tapi burung kasawari, cicak, apa, relax duduk situ tengok. Sekali jemaah. Tapi tu tak seram lagi. Dia ada lagi seram Zan. Yang ada kat orang cerita, benda ni, aku nak cerita pun memang benda ni dia boleh menjelma sebagai manusia. Betul. Jelma sebagai manusia. Alah, baru nak minum Dia ada tu yang boleh jadi kawan rapat kau. Contohnya mak kau, nenek, family kau pun boleh. Ikut suka hati dia lah, dia nak jelma kan. Sekali kau dah ingat dia, sekali orang lain, sekali jemaah. Dia tunjuk muka, minta jauh lah, minta sempang lah kan. Ada orang cerita kat aku, dia menyerupai mak dia. Mak dia dah belai-belai, dia tengok sekali benda tu, pisang mat. Ikut kau lah nak percaya ke tak kan. Tapi itu apa yang aku dengar. So apabila Zan dia terdengar cerita pengalaman si Ram ni tentang jelmaan-jelmaan tu kan, Zan dia macam tersandar tau. Dia tersandar dan terfikir tau. Dia nak cuba digest apa cerita yang sedang diceritakan oleh si Ram ni tau. Dia hendak cuba memahami apakah yang dimaksudkan oleh kawan baik dia itu. Dan pada time tu si Ram ni dia tengah buat kerja dekat dia punya meja tulis tu, tanpa melihat dekat si Zan ni. Zan pun dia duduk termenung, dia duduk kat dinding kan, duduk tengok dia siling kan, duduk fikir. Kadang tiba-tiba tu dia tersengih seseorang kan, mungkin dia fikir kelakar kot cerita si Ram ni kan. Dan tak lama selepas itu Zan dia menjawab dekat segala penceritaan si Ram tu tau. Dan Zan dia berkata, macam tu ada jelmaan macam tu Ram. Aku tak pernah dengar, kau tahu. Tapi lepas kau cerita dekat aku semua benda-benda tu kan,
yang benda tu boleh menjelma jadi kau punya mak, bapa, nenek semua kan. Jadi kucing lah dengan burung apa? Burung kaswi, apa kau cakap tadi kan? Benda-benda macam tu. Tapi kau pernah terfikir tak, Ram? Tak tahulah whether kau pernah terfikir, tapi cuba kau fikir balik Kalau kau ingat balik cerita kau tu, jelmaan itu juga boleh menyerupai Kawan baik engkau, Zan. Ramli. Suara Zan terus berubah menjadi garau dan Ram pun dia tersentak. Sambil dia buat kerja tu dia tersentak guys. Dan apabila dia pusing ke arah Zan, pandangan dan juga senyuman Zan dilihat memang berbeza daripada biasa guys. Macam bukan Zan yang dia kenal tau. Dan Ram terus bertanya kepada Zan, apa maksud kau ni Zan? Kau agak-agak lah kau nak bergurau pun kan. Kau nak takutkan aku pun. Weh, dah malam ni. Tak manis mat. Kau biar betul Zan. Ram dia macam marah kat si Zan tau. Macam nak menakut-nakutkan dia tau. Ya, member dah 2 malam kena kacau kan. Tiba-tiba dia punya kawan baik nak buat hal macam ni. Memang mengamuk lah member kan. Tetapi dalam dia punya marah-marah tu kan, secara tiba-tiba guys, Ram dia rasa seram yang semacam tau. Dia punya bulu roma dekat tengkuk, satu badan tiba-tiba meremang. Dan dalam keadaan yang senyap pada time tu, si Zan dia dah merepek tadi and si Ram ni dah takut. Telefon Ram berbunyi. Dan keadaan Ram pada time tu dia sedang menggigil. Dia menggigil apabila dia melihat keadaan Zan yang macam tak betul, bukan macam member baik dia. Boleh pula kata macam tu. Satu badan dia menggigil guys. Sambil itu Ram dia mengangkat telefon dia yang sedang berbunyi tu. Dan apabila dia melihat telefon dia, Ram rasa macam nak menangis. Menangis dalam ketakutan apabila dia melihat nama Zan yang tertera dekat telefon dia itu. Dan Ram dalam keadaan menggigil macam ni Mat. Dia menggigil, menekap pap telefon dia dekat telinga dia. Dan time tu Ram dia keadaan sambil membongkok memegang lutut dia, sebab badan dan juga kaki lutut dia semua memang lemah longlai, sebab dia berada dalam ketakutan yang memang tak boleh brain punya takut tau. Dan pada masa yang sama Ram dia tidak mampu untuk bergerak ke mana-mana. Dia ibarat macam hanya terpaku di satu posisi, berada dalam ketakutan yang teramat sangat. Jadi bila Ram dia menekap telefon dia di telinga dia, Zan menjawab, "Hello Ram. Weh, apa hal kau ni lambat gila jawab telefon kan? Aku nak beritahu kau ni. Esok pagi Mat aku bawa balik. Aku ingat nak balik malam ni, tapi macam dah lambat sangat lah Ram. Aku pun macam takut kau tahu nak balik. Lagi-lagi bila aku dengar macam budak-budak asrama kita ni cakap ada lembaga duk merayap-rayap dekat asrama kita kan. Aku jadi takut pula kan. Kau okey tak? Kau hati-hati tau, okey? Kau janganlah nak keluar bilik ke apa malam ni kan. Risau juga kat aku kan, pasal lembaga ni semua kan. Kau okey tak? Apa-apa kau roja aku tau Ram. Assignment aku macam mana? Kau dah siapkan belum? Aku pun tak sabar agak ni balik nak belanja kau makan kan. Aku harap semua okey lah Ram. Apa-apa kau kena bagi tahu aku tau. Kalau ada benda yang tak kena kan, kau roja je aku terus. Aku boleh datang. Soalan dari Zan yang tidak mampu dijawab oleh Ram pada ketika itu. Dan telefon yang berada dalam genggaman tangan dia terhempas ke lantai apabila dia perlahan-lahan memandang ke arah katil. Dalam hati Ram dia hendak menjerit Allahu Akbar, tetapi suara dia ibarat tersekat di kerongkong dia. Dia kaku dengan mata terbeliak, tidak boleh bergerak apabila dia memandang ke arah Zan yang sudah berubah kepada bentuk yang menggerikan. Dan itulah dia kisah dua orang sahabat yang bernama Ram dan juga Zan, di mana Ram dia telah diganggu oleh jelmaan lembaga dan pada akhirnya menjelma menjadi kawan baik dia. Memang menarik guys cerita ni. Memang kisah-kisah asrama yang kita kerap juga dengar lah kan, tapi memang macam mana pun still menghiburkan tau cerita macam ni. Memang seram-seram lah. Kau just imagine benda tu menjelma jadi kawan baik kau, jadi ahli keluarga kau. Weh, mental weh. Memang takut gila guys. Dan dekat sini itulah
bila kita duduk kat asrama ni memang banyaklah pengajaran yang boleh diambil lah dari kisah ni Okey, lagi-lagi ialah bila kau duduk seorang dekat bilik tu, selalulah beribadat, mengaji, baca Al-Quran semua kan, so that kau punya bilik tu bersih lah sikit daripada gangguan-gangguan yang macam ni kan. Kalau nak buka tingkap tu bila time-time maghrib, lepas maghrib ke apa, elok tutup lah sebab yalah orang kata benda-benda macam tu dia punya shift dia, time-time dia macam tu tau. Okay guys, so aku harap korang terhibur dengan kisah seram Kliwon pada malam ni. Aku nak cakap terima kasih sebab tengok video aku berawal sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen, dan juga tekan the bell notification. I will see you in the next premiere. As always guys, never stop creating. Assalamualaikum, bye bye.